Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif bin Azmi, merupakan seorang pelajar semester 1 sesi 2019-2020. Mengambil subjek H3182 iaitu penghayatan etika dan peradaban di kumpulan Arab yang dibimbing oleh Cik Nur Khairil Huda binti Ibrahim. Puan, sihat ke? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping mereka-mereka yang tersayang. Jadi, untuk pentaksiran akhir ini, kami semua pelajar subjek diminta untuk menyiapkan satu penulisan esei dan menjalankan satu video untuk menceritakan apa yang telah ditulis di dalam penulisan tersebut. Jadi setelah bermandi peluh menggunakan segala kudrat yang dikurniakan, alhamdulillah saya berjaya menyiapkan penulisan esei tersebut. Untuk video ini saya akan menceritakan isi-isi dan poin-poin penting yang diambil daripada penulisan esei tersebut. Jadi tajuk yang ingin dikupas dalam penulisan esei tersebut adalah Sustainable Development Goals, SDG, atau dalam bahasa lainnya, bahasa kita, bahasa Melayu adalah Agenda Pembangunan Lestari. Agenda ini terdiri daripada 17 matlamat pembangunan lestari, SDG, dan 169 sasaran berkaitan. SDG tersebut hendaklah dicapai menjelang tahun 2030. Sebab itulah disebut Agenda Pembangunan Lestari 2030. Sebab ianya harus dicapai menjelang tahun 2030. Agenda 2030 ini mencerminkan visi masa depan yang bercita-cita tinggi dengan menekankan bahawa tiada siapa yang akan ditinggalkan. Ia adalah agenda transformatif yang memerlukan perubahan bagi setiap peringkat untuk memastikan ia menjadi realiti di semua negara dan bagi semua orang. 17 matlamat agenda pembangunan lestari tersebut ialah tiada kemiskinan, kelaparan sifar, kesihatan baik dan sejahtera, pendidikan berkualiti, kesaksamaan gender, air bersih dan sanitasi, tenaga berpatutan dan bersih, pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangkan ketidaksamaan, bandar dan masyarakat mampan, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, tindakan terhadap iklim, kehidupan dalam air, kehidupan di darat, keamanan, keadilan, pertubuhan kukuh dan akhir sekali lah kerjasama demi matlamat. Jadi salah satu matlamat yang ingin dikupas ialah matlamat yang ke-13, Climate Action, iaitu tindakan iklim. Perubahan iklim ni merujuk kepada perubahan terhadap ciri-ciri iklim termasuk suhu dunia, kelembapan, jumlah hujan, angin dan peristiwa cuaca ekstrim dalam jangka masa yang panjang. Pemanasan global pula merujuk kepada pemanasan planet secara keseluruhan berdasarkan suhu purata permukaan bumi. Ia disebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida di udara setiap tahun. Pertubuhan Meteorologi Dunia WMO mengeluarkan laporan keadaan iklim global dinamakan State of the Global Climate. Laporan itu berdasarkan data yang diperolehi daripada National Meteorological and Hydrological Service (NMHS) dan organisasi serupa di seluruh dunia. Ia melaporkan apa yang dinamakan sebagai penunjuk iklim utama seperti konsentrasi gas rumah kaca, kenaikan suhu global, keasidan lautan, peningkatan paras laut, kehilangan jisim air dan kandungan haba lautan dan juga jumlah hujan. Di antara tindakan yang dilihat wajar diambil untuk menangani masalah perubahan iklim ini adalah dengan cara memperkasakan kapasiti ketahanan dan adaptasi terhadap bencana berkaitan iklim dan bencana alam dalam semua negara. Selain itu, langkah yang wajar diambil adalah dengan cara memperbaikkan pendidikan, peningkatan kesedaran dan kapasiti insan serta institusi berkenaan migrasi, adaptasi, pengurangan kesan dan amaran awal perubahan iklim. Setiap komuniti di setiap negara perlu didedahkan soal akibat buruk perubahan iklim ini. Kempen Hari Bumi ataupun Earth Day telah dilaksanakan dan diperkenalkan bagi mendedahkan komuniti akan pentingnya menjaga alam sekitar untuk mengelakkan berlakunya perubahan iklim secara drastik.
Ia juga merupakan satu peluang, satu platform untuk menyedarkan komuniti yang langkah pantas harus diambil untuk melindungi planet dan seluruh isi alam. Jadi sampai di situlah saja video saya pada hari ini. Diharapnya semua komuniti di seluruh dunia dapat bergandeng bahu dalam memastikan planet kita terus dapat didiami dengan tenang dan damai. Setiap langkah yang diorak tiada lain hanya demi kelangsungan hidup kita semua. Terima kasih.